Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih pada tuan-tuan dan puan-puan, saya memohon keampunan, maaf atas kelewatan yang lama ni lewat. Saya sampai di Kuala Lumpur ni 2 jam 2:30 petang tadi, tapi tak jumpa. Jadi lalah jumpa jalan keluar ke Jalan Duta. Bila Jalan Duta tu terus pergi Lebuh Raya, dah sampai Sungai Buloh. Jadi 2 jam setengah sudah melilau di Kampung Baru pula apa lah. Saya tak tahu tentang jalan nak datang. Jadi saya minta maaf, driver saya pun silap, PA saya pun tak buat perjanjian yang baik dengan pihak Zaza Restoran. Jadi ini kesilapan teknikal ni, saya minta maaf kepada tuan-tuan semua. Saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan kerana setia menunggu dalam tempoh masa yang begitu panjang ni. Tuan-tuan dirahmati Allah, semalam hari Jumaat, ya, hari Khamis saya di Kulim. Hari Khamis malam Jumaat saya di Kulim, forum perdana. Saya sampai di Ipoh hari 2 pagi. 8.30 pagi Jumaat semalam saya di Lembaga Pertubuhan Peladang. Pukul 10 pagi di Pejabat Tanah Galian Negeri Perak. Kemudian saya baca khutbah Jumaat di Manjoy. Kemudian pukul 3 saya ceramah untuk Puspanita Negeri Perak. Kemudian pukul 5 suku saya kena ada di Radio Perak, ada soal jawab agama, soal jawab tajwid. Kemudian malam tadi saya forum di Manjung. Saya tidur di Manjung, forum perdana habis pukul 12. Pagi tadi pukul 9 saya ada ceramah di Setiawan sampai pukul 12. 11.30 saya terus datang ke KL, 2.30 sampai. Tuan-tuan tengok jadual saya pun penat. Ini pun tak makan lagi tuan. Ya, cari restoran Zaza tak ada makanan pula. Sudah suka dia tempat ceramah lah dia. Ya, malam ni saya ada di Bukit Beruntung. Pagi besok saya ada di Kelang. Ya, petang besok pun di Kelang, malam besok pun di Setapak. Ya, jadi tuan-tuan, Setapak tu tak tahu di mana. Ada dewan apa ke? Dewan sempena penyampaian bantuan untuk surau-surau dan masjid-masjid kawasan Setapak. Dia tak tahu dewan mana. Ini tuan-tuan tanya PA saya nanti. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita tak lama lagi nak menyambut Ramadan Al-Mubarak. Balik rumah nanti tuan-tuan buka dalam Quran Suratul Baqarah, ada 3 ayat. Yang hujung dia ada perkataan la'allakum tattaqun. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kamu berpuasa seperti mana orang lain yang sebelum daripada kamu telah diwajibkan berpuasa supaya kamu bertakwa. La'alla tu maknanya supaya, mudah-mudahan. Satu lagi ayat, walitukmilul 'iddah walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kamu genapkan puasa kamu dan takbirlah kamu membesarkan Allah, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bersyukur. Kemudian ayat yang ketiga pula Allah Ta'ala sebut, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hendaklah kamu minta pada Allah, Allah makbulkan doa kamu, mudah-mudahan kamu jadi orang yang benar, yang sentiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 kali Allah Ta'ala sebut 3 kali perkataan la'allah. La'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allahum yarshudun.
Mudah-mudahan kamu bertakwa, mudah-mudahan kamu bersyukur, mudah-mudahan mereka itu menjadi orang yang mendapat hidayah daripada Allah. Inilah dia tuan-tuan, matlamat dan tujuan puasa. Matlamat yang pertama takwa, matlamat yang kedua ialah bersyukur, matlamat yang ketiga supaya dapat bimbingan langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini 3 matlamat puasa. Mudah-mudahan dapat. Jadi kalau kita dah puasa 40 tahun, 50 tahun, 30 tahun tak dapat lagi 3 benda ni, maknanya adalah dalam puasa kita tu yang tak betul. Sekarang ni takut hantu ke takut Allah? Dah 50 tahun dah puasa ni duk takut hantu lagi. Maknanya susah hati lah tu. Adalah tak betul puasa. Patutnya sekarang takut pada Allah lebih daripada hantu. Sekarang rumah hantu nak jual, kereta berhantu nak jual. Aku nak jual lah rumah ni, kenapa? Ada hantu. Takut. Tapi puasa, matlamat puasa tu takut kepada Allah. Sekarang takut kepada hantu. Takut pada hantu. Kereta berhantu, rumah berhantu, orang berhantu, semua berhantu. Apa takut? Takut pada Allah. Lantak je lah pun takut dengan hantu. Kita kena takut dengan Allah. Jadi takut sampai tak boleh tengok belakang. Jangan pandang belakang, takut. Jangan tegur. Sudah tak boleh tegur pula. Pasal apa? Pasal takut. Tapi dengan Allah maksiat jalan. Dengan Allah lawan Tuhan jalan. Tak sembahyang teruskan, buat maksiat teruskan. Riswah jalan macam biasa, riba jalan macam biasa. Sekarang ini takut kepada Allah tiada, takut kepada hantu ada. Itu tanda-tandanya puasa belum lagi mencapai matlamat yang asalnya. Sekarang mana lebih sayang? Allah ke suami ke? Allah lah ustaz. Memanglah sebab suami tak ada. Sebab suami ada tengok. Sebab salah juga ustaz. Confuse kata dia. Confuse. Mana boleh confuse? Confuse mesti jawapannya ialah Allah. Mana sayang? Allah ke isteri? Jawapannya Allah. Allah apa benda pun duduk pada kedudukan nombor 1. Itu matlamat puasa. Sepatutnya kita lepas saja raya ni tuan-tuan. Matlamat kita ialah Allah nombor 1. Bersyukur. Cuba tuan-tuan tengok Allah Ta'ala bagi nikmat kita punya banyak. Cuba tengok Ramadan nantilah. Ya Allah, lauk yang tak pernah terbit. Lauk yang tak pernah ada. Kuih yang tak pernah ada. Tuan-tuan tak pernah dengar kuih torak. Bulan puasa kuih torak pun terbit. Kuih apa ni makcik? Kuih torak. Benda tu? Entah, makcik pun tak tahu. Bulan puasa ni terbit macam-macam nikmat yang Allah bagi. Jam lah jalan. Orang buat sale. Kan? Jam jalan makna nikmat. Sentiasa kita dibuai oleh nikmat Allah. Sihat, mata, nampak, telinga, mendengar, otak, berfikir. Nikmat Allah pelihara kita. Buah-buahan tak berhenti. Buah durian ada saja. Buah muhtan ada sekarang. Buah manggis. Nikmat sentiasa. Tapi berapa banyak yang kita bersyukur pada Allah. Cuba tengok buah-buahan. Samarat ini. Buah-buahan. Satu yang bermusim. Satu yang tak bermusim. Yang bermusim durian. Durian itu bermusim. Rambutan itu bermusim. Ada buah yang sepanjang tahun. Nama dia buah kelapa. Tiap tahun ada. Mana ada musim buah kelapa? Ada buah kelapa pakcik. Tak ada musim dia. Ya ke tak ada musim? Setiap hari ada buah kelapa. Pisang pun tiap-tiap hari. Mana ada musim? Yang ketiga, buah betik. Betik sepanjang hari ada betik. Sepanjang tahun ada. Dia tak ada musim. Sekarang musim apa? Musim betik. Memanglah. Sekarang musim apa? Maklum musim kelapa ustaz. Banyak kelapa dia. Lotak dia. Memanglah sentiasa ada. Bayangkan kalau kelapa ni tak ada tuan-tuan macam. Tutup Zazar ni tuan-tuan tahu tak? Santan tak ada, kerisik tak ada, nak masak apa. Sebab tu Allah dengan maha pengasihnya Allah bagi setiap hari buah kelapa ada. Buah betik sepanjang hari, buah pisang sepanjang hari. Kalau tak ada pisang tuan-tuan, berapa ribu, berapa juta peniaga yang goreng pisang, susah hidupnya. Ni nama dia nikmat. Tapi sayang tuan-tuan, betik kita buat penunjuk arah orang pengantin je. Ditebuk-tebuk je betik, dicocok kayu, dicocoknya juga. Epon dan ipin belok kanan. Buah betik digunakan hanya untuk tunjuk
jalan. Subhanallah, maknanya tak bersyukur kita. Jadi Allah suruh puasa ni bersyukur. Patutnya kita bersyukur makin banyak untuk Tuhan. Dulu tahun 74 sedekah untuk masjid 50 sen. Sekarang 2010 pun 50 sen lagi. Ya Allah, teruknya patut makin banyak dah. Itu kira orang lah ustaz. Kawan saya langsung tak bagi ustaz. Memanglah. Kamu ngira kadang orang tak bagi, memang menang kamu. Yang ketiganya, mudah-mudahan menjadi orang yang benar. Allah kata Rasyid. Rasyid ni maknanya benar. Rasyid ni sentiasa benar. Lepas ni benar. Selepas puasa kita jadi orang benar. Suami yang tak bohong, isteri yang tak bohong, anak yang tak bohong. Matlamat puasa. Tapi selepas puasa duk bohong sana, kelentong sana, kelentong sini, itu maknanya tanda-tanda puasa tak diterima. Itu satu, matlamat puasa. Yang kedua, cuba kita tengok persiapan sebelum puasa. Apa persiapan kita? Setiap benda yang kita nak buat persiapan. Apa nama Spanyol tu nak menang Piala Dunia tu, persiapan dia 4 tahun. Malaysia 2 bulan. Macam mana nak menang? Spanyol tu Fabregas ke, Capriaco ke, Copicano ke, 4 tahun tuan-tuan. Masya Allah, 4 tahun sepak bola baru menang Piala Dunia. Malaysia 2 bulan nak menang kejadah pun. Bila tanya apa matlamat kita untuk menimba pengalaman. Menimba pengalaman apa? Itu untuk menang Piala Dunia 4 tahun. Nak pergi haji akak-akak ni krosos berapa hari? 18 kali krosos haji. Ustaz tu mengantuk pun akak-akak pergi juga. Malam buat Sabtu, malam Minggu kursus haji pergi juga. Kenuri tak datang, apa tak datang. Kenapa tak datang? Kak Ha krosos haji. Tak datanglah kenuri kamu, sibuk. Nak pergi haji 40 hari je. Kursus intensif, kursus insentif, semuanya ada. Jumpa ustaz sana, jumpa ustaz sini, duduk cokong mengaji dengan ustaz. Ingat tu mengaji, rupa tidur. Atau ustaz ni kan slow. Cara mengerjakan haji ada 3 cara. Letihnya bila nak habis ustaz. Cara pertama, haji tamat. Tapi tuan-tuan tetap datang ke kursus sebab nak pergi haji. Lepas tu beli beg besar ni, beg haji besar meja ni, hak jenis kecil, hak boleh buka zip panjang, tak lagi kejap kecil kejap panjang. Itu namanya beg haji. Banyak besar gila beg kamu ni Yung. Ada nak bubur lesung sambal apa. Mana ada orang tutup bulan puasa nak pergi haji ni, mana ada tutup beg, kejap lipat, kejap buka, kejap dia hungkai balik, kejap dia susun balik. Datang orang buka, datang orang ni tutup balik. Datang orang dia tanya berapa pasang ihram bawa? Sepasang. Tak cukup mat, bawa 3 mat. Kotor-kotor senang, buka balik, tambah lagi 3. Datang Pak Ngah pula, berapa Pak mat kan bawa mat? 4 pasang Pak Ngah. Tak cukup ni. Lebih dah tu. Sepasang pun cukup, buka balik buang. Itu nak pergi haji. Lepas itu apa buat? Salam. Asal jumpa orang minta maaf. Asal minta maaf jumpa orang. Minta maaf lah. Kenapa nak berangkat? Mana? Nak pergi Mekah. Allah. 6 harakat Allah. Ya Allah, dapat juga kamu pergi haji ya. Anda tak nak minta maaf. Minta maaf lah kasar bahasa, termakan minum ya halal ya. Itu nak pergi haji. Takut haji ditolak kalau tak minta maaf. Sekarang ni kita nak masuk bulan Ramadan. Kursus puasanya bila? Bila buat kursus puasa? Tuan-tuan, puasa ini ialah, kenapa tak pergi kursus tu? Berapa banyak orang yang sekarang masuk puasa tak tahu. Ustaz, makcik ni asma ustaz. Habis tu, makcik ada ubat ni. Kalau makcik lelah ke apa ke, lega. Apa hukum pakai itu ustaz? Batal ke puasa makcik ustaz? Tak tahu. Dia masuk je bulan puasa dalam keadaan ilmu tak ada. Ustaz, makcik sakit mata ustaz. Habis tu doktor bagi ubat titis. Makcik, ubat ini makcik kena sapu 3 kali sehari. Sama bubuhkan dalam mata ubat titis ini ya, kata Dr. Singh.
Pagi sekali, tengah hari sekali, malam sekali, ya. Jadi tuan-tuan pun bubur dalam mata tuan-tuan. Bubur dalam mata tuan-tuan. Batal tak titis air mata tu? Ni yang kena belajar. Kita nak pergi haji, kita kursus. Kita nak puasa, kita tak belajar. Ustaz, ya, saya baru menikah Ustaz. Bagus. Bila nikahnya? Seminggu sebelum puasa Ustaz. Bagus. Kenapa sebelum puasa? Kena cekup. Paksalah menikah Ustaz. Bagus. Asalkan menikah udah lah lantak kamu lah. Masalah Ustaz, maklum saja Ustaz, baru kahwin Ustaz. Isteri tu kenyit mata kat saya Ustaz. Udah siang-siang pun jadi Ustaz. Jadi sekarang ni bila dah jadi persubuhan di siang hari, saya kena qada dah Ustaz, kifarat dah Ustaz, 2 bulan. Isteri awak tak payahlah. Isteri awak kan ada uzur, bila masa nak qada 2 bulannya. Tapi Ustaz, sebelum kami tidur tu Ustaz, kami buka puasa dulu. Maknanya kami tidur dalam keadaan kami tak puasa Ustaz. Kena kifarat dah 2 bulan. Ni ramai yang keliru. Yang kata kena kifarat tu kalau dua-dua tak buka puasa. Sekarang ni saya puasa buka lu Ustaz. Nah, apa? Kamu segelas, aku segelas. Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Pukul 10 pagi udah buka puasa ni. Sebab nak tidur punya batang ni. Jadi kami bersubuh dalam keadaan tak berpuasa. Adakah kami kena kifarat? Ini yang kita kena belajar supaya senang. Yang kedua, kita dah nak masuk bulan Ramadan. Kalau nak pergi haji hari itu, kita minta maaf, sambung silaturahim. Sekarang dah puasa dah dekat, takkan tak nak sambung-sambung lagi dengan jiran sebelah, tak tegur dengan orang depan, tak cakap dengan mak mertua, bergaduh dengan adik, bergaduh dengan suami, mata muka, dah nak masuk puasa. Kalau kita pergi haji minta maaf sebab takut amalan tak diterima, kenapa puasa tak minta maaf? Begitu juga puasa ditolak kalau kita memutuskan silaturahim. Dan sekarang kita ada 3 hari lagi sebelum puasa ni. Jadi tuan-tuan yang duduk di medan marah apa semua ni minta maaf kalau ada masa muka. Tak maaf lah, salah ke apa ke. Kenapa? Nak puasa. Telefon, yang mana boleh telefon, telefon. Yang mana boleh SMS, SMS kan. Akum, Kak Ne, selamat puasa, maaf air batin. Belum raya lagi kamu dah maaf. Memanglah. Satu. Yang ketiga, amalan-amalan yang kita kena buat dalam bulan Ramadan. Dalam bulan puasa ni kena buat. Yang pertama doa. Orang yang berpuasa doanya mustajab. Kita doa masa nak makan. Sibuk doa masa nak makan. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Sibuk makan. Sibuk doa. Padahal orang yang berpuasa, sedang berpuasa, doanya mustajab. Akak-akak doa lah pukul 10 pagi, lepas sembahyang doa, lepas sembahyang zuhur, lepas sembahyang asar, doa lah. Waktu itu mustajab. Bukan waktu buka puasa je mustajab. Setengah orang waktu buka puasa pun dia tak doa. Terus makan je. Allah malakasumtu wa buluk tu wa lapak tu. Inilah penyakit kita. Sudah tak ada doa dah kita. Dia kerja buluh dia, lapar dia je. Ingat, yang pertama doa. Doa orang puasa ni mustajab. Lepas subuh doa, lepas sembahyang doa. Doa elok-elok. Doa elok, ya Allah, ya Tuhan, aku banyak dosa padamu, ya Allah. Ampunkanlah dosaku, ya Allah. Minta, ya Allah, ampunkanlah, ya Allah. Duduk menangis, keluar air mata. Ini doa goyang pada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ma'amanu ala alihi sekejap tinggi, sekejap rendah apa doa. Cuba tuan-tuan jumpa Tuan Haji ni, minta pinjam dekat dia. Tuan Haji minta doa, minta demak sikit lah Tuan Haji, mampu dia tak pergi. Setengah orang berdoa pukul mulut. Rabbana atina fid dunya. Cuba tuan-tuan jumpa yang Muhammad. Yang Muhammad minta pinjam 20 dia pun tak bagi. Minta elok-elok. Bulan Ramadan ni bulan mustajab doa. Sebab tu kita doa. Orang puasa ni doanya Allah dengar, Allah mustajabkan. Kena buat. Yang kedua dalam bulan Ramadan ni, benda-benda kena tinggalkan, benda-benda lara. Wallagh fihi mu'ridin, tinggalkan benda-benda lara.
Zikir pun zikir yang baik ya. Tuan-tuan yang duduk di Medan ni pasang lagu hak baik-baik ya. Lagu raya tu tak apalah, taklah lalai. Belum raya lagi, belum puasa lagi kita dah pasang lagu raya lah. No. Siap dah raya dah. Penyimpan rumah besar pun tidur lagi di rumah. Dia pun tak ngendak nak bulan lagi. Kita dah nampak nak bulan Syawal lah. Bukan nak bulan Ramadan. 1 hari di hari raya, 2 hari pun hari raya, 3 hari di balai raya, 4 hari di lebok raya, 5 hari di pasar raya. Belum puasa lah raya lah. Raya kita nampak sangat nak raya, nampak sangat tak nak puasa. Orang puasa dulu lambat laun datang juga raya dia. Jadi tuan-tuan, benda-benda lara dalam bulan Ramadan ni gantilah dengan benda yang baik-baik. Dalam bulan Ramadan dia ada lebih, dia ada kurang. Dalam bulan puasa ni dia ada lebih, dia ada kurang. Lebihkan berdoa, kurangkan tidur. Lebihkan baca Quran, kurangkan berbual kosong. Lebihkan semayang sunat, kurangkan buat benda maksiat, buat benda yang lara. Lebihkan bersedekah, kurangkan pembaziran. Lebihkan ke masjid, jarangkan, kurangkan tidur. Lebihkan bangun semayang malam, kurangkan tidur sampai tak bangkit subuh. Yang ni yang mesti ada lebih kurang, lebih kurang. Mesti ada amalan yang lebih, mesti ada kurang yang dalam bulan Ramadan ini. Benda yang lara-lara, lagu yang maksiat, yang lagu yang tak faedah, tutup buang. Tuan-tuan duduk ke anak ke naik kereta ke, lepas ni zikir dalam bulan puasa, dapat pahala. Sambil buat nak la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kan sedap. Ini doa lagu Hindustan. Polis tembak tarak kena, polis tembak tarak kena, polis tembak tarak kena. Budak tak jadi tidur budak. Bangun budak tu. Oh, kata budak. Tahu hari juga. Ubah lah tuan-tuan. Tak payahlah. Polis tembak tarak kena tu nyanyi. Jadi kita ubah lah ya. Yang mana tak faedah tu ubah lah insya-Allah. Untuk bulan Ramadan, benda yang lara-lara ni tinggallah tuan-tuan. Yang seterusnya yang kena buat dalam bulan Ramadan ni sunat. Benda-benda sunat tu jangan tak sunat, sebab orang Melayu faham sunat ni kalau buat dapat pahala, tak buat tak ada apa-apa tadi. Salah tu. Sunat kalau buat dapat pahala, kalau tak buat rugi. Tuan-tuan bayangkan sebiji kurma dalam bulan Ramadan, kalau tuan-tuan sedekah, Allah gandakan pahalanya sebesar gunung Uhud. Sebiji buah tamar kalau tuan-tuan sedekah bulan Ramadan, pahalanya besar sampai gunung Uhud. Masalah dia, ustaz, buah tamar nak beli di mana ustaz? Ya Allah, tak ada buah tamar, beli buah kurma. Insya-Allah. Masalahnya kalau tak jumpa buah tamar, cari buah kurma. Ya Allah. Sebijinya sebesar gunung Uhud. Lepas ni tuan-tuan pergi bagi masjid melawati biji, masjid kementak biji. Orang tanya apa hal biji mat? Itu pun pahala dah besar. Kamu tahu tak? Aku bagi 4 biji dapat gunung sekarang ni. Ini pun 3 suku je. Ya, dia tak faham macam mana tuan-tuan. Dia kata itu pun kira besar dah ustaz. Tuan-tuan, kita ni kena cari pahala sebanyak-banyaknya sebab kita besok di hari kiamat. Serang taksi kita, term kita di hari kiamat bukan duit, bukan emas. Nak membayar dan nak dibayar di hari kiamat bukan emas, perak, duit, ringgit, dolar, bukan. Yang nak dibayar nanti ialah pahala dan dosa. Itu tukar ganti di padang mahsyar. Tukar gantinya ialah pahala. Pahala kita akan diambil. Kadang-kadang dosa orang akan kita ambil. Kita bawa pahala semayang, pahala belajar, pahala puasa, pahala zakat, pahala haji, pahala sedekah. Banyak pahala kita. Tetapi kita membawa juga dosa-dosa. Dosa maki orang, dosa marah orang, dosa ngumpat, dosa buat maksiat. Dosa-dosa inilah yang akan ditanggung balik. Kalau saya maki pada tuan-tuan, tuan-tuan cas saya di hari kiamat.
Bayaran dia apa? Kalau didapati saya bersalah, pahala saya akan diberi pada tuan-tuan. Siapa lagi yang saya tuduh, yang saya fitnah, yang saya mengumpat, maka orang itu akan datang minta daripada Allah. Dia kata dekat saya, pahala saya habis bagi pada tuan-tuan. Bila dah habis pahala, rupa-rupanya belum habis lagi orang mendakwa saya. Maka orang tu minta, akhirnya saya tak boleh bayar, dipanggil muflis. Bila muflis, dosa orang yang minta tadi, dosa orang yang dakwa saya, orang tu pula dosanya berpindah kepada tangan saya. Daripada pahala hilang, dosa yang kita pikul, akhirnya rugi kita. Sebab tu dalam bulan Ramadan ni bulan untuk kita cari pahala sebanyak-banyaknya. 2 bulan yang lepas kita sambut Piala Dunia, siang malam pagi petang tengok bola, tidur bola, makan bola, minum bola. 2:30 pagi tengok bola. Padahal dia tengok bola tu Nigeria lawan Korea. Korea Selatan bukan pak menakan dia, Nigeria pun bukan anak saudara dia. Tapi dia bangun pukul 2:30 pagi. Kalau 2:30 pagi boleh bangun tengok bola, kenapa tak boleh tahajud pukul 4 pagi, pukul 3 pagi? Ni cabaran pada kita, tuan-tuan. Tengok bola di stadium di dataran Merdeka tu 60,000 masuk rekod dunia punya ramai manusia. Yang lawannya Belanda dengan Sepanyol. Bukan adik-beradik dia pun. Tapi kalau kita tak boleh bangun Qiyam mulai, tak boleh bangun pada 10 malam terakhir, nampak sangat tak betulnya kita ni. Ini cabaran untuk kita. Bulan Ramadan ni adalah cabaran untuk kita. Kita nak ingat pada siapa? Ingat pada Allah atau ingat pada apa? Carilah pahala sebanyak-banyaknya, tuan-tuan. Yang seterusnya minta pada tuan-tuan, bulan Ramadan ni Nabi kata dah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Nabi kata kalau kamu beriman pada Allah dan hari kiamat, hendaklah kamu memuliakan tetamu. Nombor 1, tanda orang beriman, muliakan tetamu. Dhaif tu maknanya tetamu, ya, yang dihormati, dhaif kohormat. Nampak tu, dhaif tu bahasa Arab, tetamu. Satu lagi DJ dhaif. Tu lain sikit. Okey, muliakan tetamu tu apa? Bangun, hormatkan dia, salam dengan dia, jabat dengan dia, bercakap dengan dia. Tetamu datang, cakap dengan dia, layan dia. Jangan dia tanya kita sepatah jawab. Dengan sihat pakcik, sihat. Anak-anak pakcik mana? Kuala Lumpur. Isteri pakcik mana? Dah meninggal. Seronok ada tuan. Suara besar dalam. Sekarang musim hujan pakcik ya. Lemahnya tuan-tuan. Dia tak nak cakap. Tuan rumah kena cakap. Sihat pakcik? Sihat orang tua. Kejap dia demam, kejap dia batuk macam inilah. Itu baru sedap menyembang. Anak pakcik ke mana? 3 Kuala Lumpur. Oh je Kuala Lumpur. Yang seorang ni baru masuk Pusat Serenti. Tak baru seronok kan? Isteri pakcik tak ada ke? Oh baru meninggal. Sekarang pakcik seorang tengah ngintai sekarang ni. Baru tadi orang jumpa saya dekat Setiawal tadi. Umur 54 tahun. Berpisah. Janda 6 tahun. Pisah. Siapa nak bagi nama ya? 54 tahun. Bagi gambar, minta saya tolong carikan. InsyaAllah. Jadi siapa yang nak cari-cari janda tu, anak-anak semua dah besar tuan-tuan. Semua duduk di London belakang anak dia. Ni tuan-tuan kita cari jalan. Nabi kata muliakan tetamu. Yang kedua Nabi kata sifat orang beriman nombor 2, falyakul khaira, cakap yang baik-baik, au liyasmut, kalau tak ada benda yang nak cakap tolong dia. Inilah sifat orang beriman. Jangan maki orang. Banyak sekarang ni maki. Jam pun maki je. Dengan babi pun dia maki. Dia naik motor, lori babi potong dia, berhenti dia. Apa abang? Tak nampak lori babi tu? Babi betul. Menung babi tu. Memanglah aku babi. Dengan babi pun dia maki, insya-Allah. Subhanallah. Kadang-kadang suami maki isteri, bulan puasa maki buat apa? Bulan sabar. Cakaplah, kalau kamu beriman, jaga mulut kamu. Jaga mulut, jangan duk maki. Kita ngarah pandai. Ya bang, petang ni buat sup.
Dah lama tak makan sup. Buat sup tengok. Lepas dia arah, dia tidur. Isteri tu main sup. Omelah orang tua tu tumbuk sama goreng sini. Piang. Untuk suami tercinta. Bila dah buka puasa, suami makan sup. Dilempar je camcik. Ya, kamu ni nikah dengan aku dah 20 tahun. Nak buat sup pun tak pandai-pandai. Masin. Bodoh kamu ni. Allah. Rasa apa akak? Akak rasa apa akak? Abang Jem nak tanya. Sedihnya, ya Allah. Lari masuk dalam bilik, sembang muka atas bantal. Nangis. Kadang-kadang dia tak lari. Kalau lari masuk bilik rugi. Kawan lapar bukan puasa. Air mata duduk menitik ni. Pak jatuh dalam sup. Mam jatuh. Setengah-setengah akak jawab. Abang lah bodoh. Apa pula aku yang bodoh? Abang kahwin dengan orang bodoh. Abang lah bodoh. Abang kata saya bodoh. Okey, kalau saya bodoh, yang abang kahwin dengan saya buat apa? Abang lah bodoh. Kita serupa bodoh. Kan dua-dua bodoh. Kita duk kata pada orang bodoh, sebenarnya bodoh tu balik pada kita. Sebab tu jangan kata bodoh. Masin lepas, susuk menipah. Ya ke abang? Saya tak tahu. Tak apa abang, ya saya tambah air. Kan bagus. Sikit punya hal. Ini yang kita tak mau. Jangan dilewat-lewatkan buka puasa dengan benda-benda yang main-main. Ada orang yang lewat-lewatkan dengan sebab sambal. Sambal. Yang atas meja ada, dia tak tanya, dia tak ambil. Dia suka tanya yang tak ada. Sambal mana sambal? Ikan goreng ada, gulai ikan ada. Makan lah ada. Sambal mana? Terlupalah abang. Bukankah kau tahu kesukaan aku belacan? Udah buat keluar pedang tu tak ada cantah isteri dia. Subhanallah. Isteri pun pergilah tumbuk sambal 7.40 dah. Orang dah azan. Kan makruh tu, kesian kat isteri. Tumbuklah sambal. Dia bayangkan lesung tu muka kita tu. Tak guna punya jantan. Nyesek kahwin. Dalam nyesek tu pun 8 anak. Ni kita ubah-ubah lah. Benda yang boleh ubah-ubah lah. Benda yang tak ada bulan Ramadan ni tuan-tuan, anggaplah tak ada. Ada setengah orang bulan puasa ni rajin ludah. Cuba tuan-tuan tengok bulan puasa ni, bulan meludah, dia pui ludah. Kok tingkap ludah, kok pintu ludah. Dia tak mau telan elio kata dia. Nanti batal kata dia. Tak ada maknanya tuan-tuan. Tak ada batal, telan nak elio je. Yang batal je tuan-tuan tak ada air hujan. Ngangor mulutnya tu baru batal. Telan lah. Ini ludah saja-saja. Kadang-kadang tak nak ludah. Duk kebam dalam mulut. Bum. Malam ni masak apa makcik? Tak tahu. Tak tahu nama masak apa. Apa ni hang telan lah. Nak ludah. Nak telan. Ini benda-benda yang bukan-bukan. Lepas sahur tidur balik. Benda yang bukan-bukan ni tuan-tuan, buang je lah. Gantilah benda yang lebih baik. Yang seterusnya tuan-tuan, jadilah manusia yang pemurah dalam bulan Ramadan. Murah dengan senyum. Tuan-tuan, sebenarnya puasa ni dia macam perang. Puasa ni macam perang. Dia ada tentera udara, dia ada tentera laut, dia ada tentera darat, dia ada kereta kebal, dia ada perisik, dia ada perantau, pemantau, semua ada. Puasa ni macam itulah. Kita nak bom nafsu jahat dalam bulan Ramadan ni. Dalam badan kita ni ada nafsu jahat. Nama dia sombong, takabur, belagak, riak, ujub, membazir, panah baran. Ya, ini semua yang nak kena bom dalam bulan puasa ni. Sebab tu Allah suruh kita puasa. Dengan puasa tu saja dia akan jadi lemah dah. Benda yang jahat kalau dapat makanan jadi kuat. Benda yang jahat kalau dapat supply dia jadi jahat. Sekarang kita potong supply dulu. Air kita potong, elektrik kita potong, akhirnya lemah. Begitulah dalam bulan Ramadan. Nafsu tu dipotong. Bila nafsu dipotong, bekalan untuk nafsu dipotong, akhirnya nafsu jadi kalah. Tentera udara bom, tentera darat tembak dengan kereta kebal, tentera laut tembak dengan peluru berpandu daripada laut.
Akhirnya jadi apa? Akhirnya jadi lemah musuh. Sekarang kita bom takabur kita. Puasa dia bom takabur. Meletup takabur. Sebab tu orang nak takabur apa? Kamu kaya, aku miskin. Tak ada sombong. Kamu tak boleh makan, aku pun tak boleh makan. Sebab dua-dua kena puasa. Nampak tak tuan-tuan? Tak ada orang kaya buka puasa pukul 6. Sekarang disampaikan waktu berbuka puasa bagi kawasan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan sewaktu dengannya. Bagi orang kaya jam 6 petang, bagi orang miskin 7 suku malam. Ada tuan-tuan. Ada disebut. Waktu imsak 5.40 untuk orang kaya dan untuk orang apa kerana pukul 6 pagi. Ada. Tak ada. Sama je. Duit banyak, makanan berlambak tapi tak boleh makan. Sombong, buang. Buka peti air, makanan punya banyak, tak boleh makan. Allah, macam manalah orang lapar ni, ya Allah. Kita banyak peti air, banyak makanan. Bukan kata ayam hidup, bukan kata ayam mati, ayam hidup ada dalam peti air tu. Buka-buka dia tu, cokong tengok kita ayam sebab-sebab. Tak boleh makan sebab puasa. Itu sombong dah dibuang, bongkar. Diajarkan kepada kita keluar nanti jadi bersih dengan apa? Nama dia zakat fitrah. Bila puasa habis nanti cuci dosa kita dengan zakat fitrah. Sekarang kita sedekah, kita iftar, kita imsak, kita sedekah, kita tadarus. Kalau kita menyembang boleh 2 jam, kenapa tak boleh baca Quran 2 jam? Masalah dia ustaz, saya tak pandai baca ustaz Quran. Tak pandai baca, dengar orang baca. Suami pandai baca, isteri tak pandai baca. Isteri duduklah depan suami, dengar suami baca. Buat, dengar suami baca, tengok muka suami. Untung dapat kaki. Telin kepala. Macam kita tengok pengantin, nampak ni kursi pengantin. Cuba tak ada kawan je. Pengantin nampak tengok ni. Kadang suami pula bila isteri tengok, suami marah, apa tengok aku? Malu lah. Malu pula orang tengok. Akak-akak bulan puasa nanti uzur, tak boleh baca Quran, duduk diam-diam zikir lah. Ambil 10 malam yang terakhir, bangun. Kami di sekolah kami ni 4 tahun dah tuan-tuan, tiap malam qiyamulai. Lepas subuh, kuliah subuh. Pukul 9 sampai 11, kuliah duha. Pukul 3, tadarus. Lepas berbuka puasa, pukul 8 malam, kuliah maghrib. Kemudian tarawih. Kemudian balik. Pukul 4 datang balik, qiyamulai. Tiap malam. Kalau dah tiap malam qiyamulai, agak-agak jumpa tak Lailatul Qadar? InsyaAllah jumpa. Walaupun tak nampak, tapi jumpa sebab kebetulan kita beribadat pada malam Lailatul Qadar. Macam tahun lepas, kami tengah semayang tu, habis makcik panggil. Ustaz. Saya lari sampai makcik, ular, ingat ke ular datang. Ustaz tengok tu, saya pun tengok di belakang sekolah tu, pokok pisang, pokok ubi, apa semua pokok tunduk tu. Bukan tunduk batang tu, tunduk. Daun tu semuanya, daun pisang, daun pokok tu semua daun menunduk, terbalik daunnya tuan-tuan. Masya Allah. Lailatul Qadar ke ustaz? Wallahu a'lam. Julah kita semayang. Nak tengok pokok ke dapat pahala jom. Tapi tuan-tuan tengok, saya tengok pokok-pokok ni tuan-tuan, masya-Allah, subhanallah. Besok elok pokok dia. Dia kalau kata Lailatul Qadar pun alhamdulillah Tuhan bagi rezeki. Tapi kalau kita nampak pokok macam itu pun tuan-tuan tak semayang, tetap tak dapat Lailatul Qadar. Duduk tepi pintu. Buat apa yo? Nunggu Lailatul Qadar. Semayang tidak itu tak dapat. Walaupun tuan-tuan tak nampak, tapi tetap tuan-tuan dapat jika tuan-tuan semayang beribadat. Masalah dia ustaz, nak ibadat macam mana? Akak uzur. Zikirlah subhanallah. Ini buat kuih. 10 malam terakhir buat kuih. Di masjid dah minta maaf. 10 malam terakhir tu, last malam ke-20 minta maaf. Nak ke mana hajah? Tak datang dah besok. Kenapa? Buat kuih. Satu masjid dia minta maaf. Tak datang dah, malam ni lelah. Tak datang dah. Mulai pun tak datang. Ini buat semprit. Tuan-tuan, pokok tak ada sujud. InsyaAllah. Kalaulah pokok sujud tuan-tuan, macam mana rumah orang kampung yang banyak pokok durian, pokok kelapa, durian, rambutan, rumah tengah-tengah, semua pokok sujud timpu rumah dia. Tiap-tiap tahun buat baru. Kenapa yuk? Semalam Lailatul Qadar habis runtuh rumah.
Dia tak ada tunduk tuan-tuan. Yang pokok tepi lebuh raya semua tunduk jam jalan. Tutup jam. Apa hemat? Lebuh ni Lailatul Qadar pokok sujud. Dia tak ada tuan-tuan. Habis-habis kuat pokok daunnya begitu nampak. Ya, jadi yang saya pernah jumpa yang itu. Tahun lepas alhamdulillah, mudah-mudahan tahun ni jumpa lagi. Yang saya dah jumpa sebelum itu, yang air beku tu betul. Yang tu betul. Saya pernah jumpa 2 kali tak silap saya. Satu jam 2 pagi. Saya pergi ke dapur buka peti air. Ya, beku airnya. Tekan keras je air dia. Ini Lailatul Qadar kat mak. Kalau itu tiap-tiap malam Lailatul Qadar. Mana ada air beku tuan-tuan. Kalaulah air beku, ya Allah, matilah ikan, udang mati, sotong mati, kita nak makan apa? Tak ada zazak ni, tak ada ikan tuan-tuan. Tak kena faham tu. Takkan laut beku, sungai beku, matilah ikan, buaya, tembaga, pok dik semua mati. Mana boleh beku air laut? Kalau beku ikan mati, habislah makanan. Naik kapal hantar kargo nak pergi ke Amerika, hantar kargo, tengah-tengah jalan berhenti kapal. Tanya ke kapten, apa hal kapten? Lailatul Qadar. Menung depan di tengah laut, bila nak cair ni tuan? Besok pagi dah. Tak ada tuan-tuan, jangan faham macam itu. Saya minta pada tuan-tuan dia kena faham. Ibadat je 10 malam tak air. Yang nak buat kuih ke apa ke, tunggu lelong lah. Tunggu malam tak air, bila cokit ke Masjid India ke apa ke, lelong lah. Beli cukup lah. Yang kita rasa sedih tuan-tuan, jadi kedekut. Bulan Ramadan ni jadi kedekut. Dengan anak kedekut, dengan isteri kedekut, dengan suami kedekut. Semua untuk raya. Semua untuk raya. Beli Almelanda. Pak balang tu beli. Anak nak makan, mak marah. Janganlah makan. Itu mak nak simpan raya. Ya Allah. Nampak. Almelanda dimarah anak. Tak kira lah tuan-tuan, Al-Muntafak ke apa ke. Dah kita beli untuk dimakan. Makanlah anak, mak beli untuk makan. Balon. Pagi raya nanti kita jamu biskut Mary aja. Ini tuan-tuan marah. Duk tenyih ke semprit. Kejap kembang, kejap sikit, kejap kembang. Yang tak jadi, tak sempat. Yang elok, tak sempat. Bila anak nak makan, dia suruh ambil yang hangit. Tu yang elok, ambil yang hangit ni. Mau nak simpan raya, open house. Bila suami nak datang, ambil pun marah juga. Abang pun macam budak-budak juga. Ambil yang hangit ni. Ambil yang elok. Suami pun ambil yang hangit, pergi masjid, melekat-lekat kat gigi hitam. Apa hemat? Tu yang hangit. Siang kat suami kita. Kalaulah dia mati, nanti nyesal tak? Nyesal. Abang-abang gitulah. Isteri ajak beli tudung, pergi bawa. Ini dah 10 kali minta, jom lah abang, Medan Mara beli tudung banyak. Abang jom lah abang. Tak jadi habis tudung Medan Mara tu. Memanglah tak habis, tapi jomlah pergi. Kamu nak cari tudung apa? Yuna. Kan tudung Yuna jadi melekat kat dia. Itu nama dia tudung Yuna. Bapak dulu. Apakah perasaan benci ini sebenarnya? Koma tak ada, titik tak ada. Lagu tak ada titik, tak ada koma ni, kesian tu. Kesian. Ada hak jenis tudung ke depan. Itu ialah panas kan sekarang, panas, hujan, senang, tak ada kena muka dia. Muncul ke depan. Ada hak tinggi ke belakang, tengah-tengah ada paku pula tu pun ada juga. Bawa lah isteri nak beli tudung. Buatnya dia mati. Nyesal tak sudah. Jomlah abang. Bawa je, bukannya susah. Tuan-tuan drop dia naik sendiri. Abang tak ikut abang. Jam pahoi, nak cari parking lagi. Kamu naik nak seorang-seorang. Nanti dah habis beli, telefon abang ambil. Duit menjimat. Kan? Atau duitnya ambil kamu boleh. Bawa lah, bukan susah. Teman dia pegang, dia bawa naik tangga pun ada eskalator pun susahnya. Pilih je. Cantik abang? Cantik. Cantik abang? Cantik. 10 kali 10 cantik. Abang ni semua cantik. Kau kira okey tu. Belilah tuan-tuan. Bawalah jalan. Kalau dia mati pagi besok, pagi raya nak buat dengan apa? Akak-akak kalau suami mati pagi raya nak salam dengan apa? Orang lain abang tak makan.
Pukul 10 pagi minta maaf. Pukul 12 gaduh balik. Kalau dah suami mati, anak mati, tak seronok dah. Mati pula tercekik semprit, lagi tak seronok tuan-tuan. Bayangkan tuan-tuan, suami ni makan. Ambil lah yang angin tu. Ya, ambil yang tak elok. Tercekik sama Allah tu. Innalillah tu. Pagi tu tak ada makna tuan-tuan. Kita ni seronok sebab ada suami. Raya ni seronok sebab ada mak bapak. Raya ni seronok sebab ada isteri. Raya ni seronok pasal ada anak-anak. Salah satu tak ada ni tuan-tuan, tak meriah. Dia apa tuan-tuan buatlah. Pagi raya menangis. Ngenangkan kuih semprit. Pasal kuih itu dah dia mati. Mati sedih. Sabarlah kau. Dia buat kuih semprit, pakcik tak bagi. Pakcik tu ambil yang hangit kau sikit. Sabarlah, Allah sayang dia kau. Tak ada apa saya nak bawa kat akak ni, hadiahnya kuih semprit. Semprit lagi. Semprit lagi, nak mati lagi. Dah menyesal pula kita tuan-tuan. Jadi akak-akak, apa hajat-hajat anak-anak kita yang melompat ni, kalau boleh tunai-tunai je lah. Apa hajat suami yang boleh tunai-tunai lah. Dia minta sangat nak nikah lagi seorang, bagilah. Tidak menyesal kita kan. Mati pun tak pejam mata sial tuan-tuan. Baik, masa dah tamat tuan-tuan pun tak ada yang asal lagi. Jadi terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan, terutamanya pada pihak penganjur. Saya minta maaf atas kelewatan yang sangat-sangat lama ni. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi di lain masa. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Kita sudahi dengan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, Ya Rahman, Tuhan yang maha gagah lagi maha perkasa, kepada Engkau lah Ya Allah kami memohon segala hajat. Kepada Engkau lah Ya Allah kami meminta sebarang pertolongan Ya Rahman. Kami bermohon kepadamu Ya Allah, berikanlah kesihatan kepada kami, berikanlah keafiatan kepada tubuh badan kami, berilah kelapangan kepada kami dan panjangkanlah umur kami. Mudah-mudahan kami bertemu dengan Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan kami dapat beribadah di dalamnya Ya Allah. Berikanlah kebaikan dan kesihatan kepada kami Ya Allah. Mudah-mudahan dapat kami mengutip dan melaksanakan segala amal-amal untuk mendapatkan pahala Ya Allah, menjadi bekalan kepada kami di hari kiamat. Ya Rahman Ya Rahim, berikanlah hidayah kepada kami Ya Allah. Tambahkanlah hidayah kepada keluarga kami Ya Allah. Murahkanlah rezeki kami Ya Allah. Mudahkanlah perjalanan hidup kami Ya Rahman. Berikanlah hidayah dan taufik kepada anak-anak kami Ya Rahman. Berikanlah kebaikan kepada mereka untuk menempuh alam yang mendatang ini Ya Allah. Ya Allah Ya Rahman, kami bermohon kepadamu Ya Allah, kuatkanlah semangat kami. Berikanlah kami iltizam yang baik. Berikanlah kami hidayah yang sempurna. Mudah-mudahan Ramadan ini tidak berlalu dengan sia-sia. Mudah-mudahan Ramadan ini akan kami mengutip segala amalannya, melaksanakan segala perintahmu Ya Allah, sama ada yang wajib ataupun yang sunat, dan menjauhi segala yang haram dan meninggalkan yang syubhah dan makruh. Mudah-mudahan amalan ini diterima olehmu Ya Allah. Ya Allah Ya Rahman, kami bermohon padamu Ya Allah, permudahkanlah perjalanan hidup kami. Berikanlah kesenangan kepada kami Ya Allah. Berkatilah rezeki kami Ya Allah. Dan jadikanlah kami insan-insan yang bersyukur dengan melaksanakan segala tuntutan dan arahanmu Ya Rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.